Shalom saudara dan saudari, bertemu kembali kita di dalam Rhapsody Reality TNI Malaysia. Pada hari ini kita berpeluang sekali lagi untuk mendengarkan satu perkongsian yang dibawakan oleh Pastor Chris Oyakilome yang bertajuk Hari-Hari Terakhir. Sebelum itu, mari kita mendengarkan ayat Alkitab di 2 Petrus bahagian 3 ayat 3 hingga 4 dalam terjemahan TLB. Ayat ini mengatakan, pertama sekali saya ingin mengingatkan saudara bahawa pada zaman akhir akan datang pengejek-pengejek yang mentertawakan kebenaran serta melakukan segala jenis kejahatan yang terlintas dalam fikiran mereka. Inilah alasan yang akan mereka kemukakan. Jadi, Yesus berjanji untuk datang kembali. Ya, tetapi di mana dia sekarang? Dia tidak akan datang. Saudara-saudari, ianya bukan suatu perkara yang aneh untuk mendengar sesetengah orang mengejek apabila mereka mendengar istilah hari-hari terakhir. Mereka meragui kesahihannya kerana mereka berfikir bahawa mereka telah lama mendengar tentang hal ini sejak dari dahulu. Untuk memahami apa yang Alkitab katakan tentang hari-hari terakhir, pertama sekali kamu perlu mengenali istilah itu mempunyai beberapa kegunaan dalam nubuatan. Yang kedua, kamu perlu tahu kepada siapa Nabi atau penulis itu kaitkan dengan istilah tersebut. Contohnya, ketika merujuk kepada orang Yahudi, Rasul Petrus telah menggunakan frasa itu dengan sangat tepat kerana dia bukan berada di hari-hari terakhir gereja, tetapi di hari-hari terakhir Israel. Mereka berada di hari-hari terakhir mereka, namun mereka tidak menyedari betapa dekatnya hari-hari tersebut. Seseorang mungkin tertanya-tanya, tetapi Petrus telah mengatakan hal ini hampir 2000 tahun yang lalu. Jadi, sedekat mana hari-hari itu? Penghujung kalender mereka sudah semakin dekat. Nubuatan Daniel yang tertulis menyatakan bahawa 7 kali 70 tahun dalam 490 tahun telah ditetapkan untuk Israel yang membawa kepada penubuhan pemerintahan milenium Mesias. Tuhan telah menetapkan kalender untuk mereka sehinggalah Mesias dibunuh pada minggu ke-69. Di antara minggu ke-69 dan ke-70, zaman gereja bermula. Jadi, apa yang Petrus katakan adalah betul kerana dia telah memberitahu orang Israel bahawa mereka berada di hari-hari terakhir pada masa itu. Dan pada masa itu mereka sudah berada di minggu ke-69. Hari ini, bukan saja Israel berada di hari-hari terakhirnya, tetapi zaman gereja juga akan berakhir. Kita sekarang berada dalam masa yang dianggap sebagai bahagian yang paling sengit dalam pertempuran berzaman-zaman ini. Walau bagaimanapun, kita telah dilatih dan diperlengkapkan untuk masa-masa sini, dan kita sedang melancarkan serangan hebat terhadap kuasa kegelapan itu sambil kita mempersiapkan semua orang di setiap negara untuk bersedia dengan kedatangan Tuhan dan Guru kita yang tidak lama lagi. Pastikan dirimu terlibat dalam kerja yang besar ini dan menangilah jiwa untuk Kristus. Perkara ini boleh dirujuk di Lukas bahagian 12 ayat ke-39 sehingga 46. Sebagai penutup,
Marilah kita sama-sama mendengarkan doa ini. Ya Bapa, terima kasih kerana memilih aku sebagai bejana-Mu untuk membawa Injil ke duniaku pada hari-hari yang terakhir ini. Engkau telah mengurapi aku untuk menyelamatkan orang dari perhambaan ke dalam kebebasan yang mulia sebagai anak-anak Allah. Roh-Mu yang mulia membimbing aku untuk melakukan pekerjaan yang besar ketika aku membangunkan kerajaan dan kebenaran-Mu di dalam hati manusia. Dalam nama Yesus, amin. Untuk renungan tambahan, saudara dan saudari bolehlah merujuk di ayat Alkitab 1 Yohanes bahagian 2 ayat 18, di Efesus 5 ayat 15 hingga 16, dan yang terakhir di Filipi 4 ayat 5. Sekian saja untuk hari ini. Terima kasih kerana sudi mendengarkan renungan kita pada kali ini. Tuhan memberkati.